Nak kena jawab ke soalan tu? Ustaz lalu kalau buat baik, tak abang kat orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'udah thumma amma ba'du. Okay, boleh dengar dengan jelas tak? Boleh. Boleh tak? Jadi kalau ada apa-apa kamu nak mencela, silakan. Bila-bila masa saja. Okay, hari ini Ustaz bercadang untuk baca dua tajuk. Kamu nampak tak skrin kat sini? Nampak. Nampak tak? Ustaz Nampak besar Ustaz. sikit. Okey. Hari ini kita akan baca insya-Allah dua tajuk lah. Tarikh Ulumil Hadith wa Muqaddimatuh dan Istilahat fi Ulumil Hadith. Insya-Allah lah. Dua tajuk ni. Kalau tak sempat, kita baca satu. Sebab kalau Ustaz tengok ni, ke semua ni banyak tajuk ni. Ada dalam 40 ke apa itu kita bilang. 30 lebih kot. Kalau seminggu satu tajuk, rasa macam tak dan lah. Okey, boleh nampak skrin tak? Boleh. Boleh Ustaz. Boleh tak? Okey. Dalam tajuk ni, yang penting bagi kamu kena tengok ni, mi'yarut ta'allum. Kamu kena tahu mafhum ulum hadis. Lepas tu nash'ah ulumul hadis. Mawdu' ulumul hadis. Ahamiyatu ulumul hadis. Kemudian, beberapa karangan ataupun kitab dalam ulum hadis. Kamu kena tahu. Mi'yarut ta'allum ni, setiap kali pembelajaran kamu kena kuasailah semua ni. Boleh dekat tu? Boleh. Boleh tak? Okey. Kita mula dulu dengan mafhum ulumil hadis. Mafhum ulumil hadis. Apakah yang dimaksudkan dengan ulum hadis? Boleh nampak? Ke kecil? Nampak Ustaz. Nampak tak? Okey. Ulum hadis, ilmu hadis ni dia terbahagi kepada dua, iaitu hadis riwayah dan dirayah. Apa dia riwayah, apa dia dirayah? Okey, tengok satu persatu. Ilmu hadis riwayatan. Kalau dari segi riwayat hadis ni, yashtamilu ala aqwali an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa riwayatihi wa dhabtiha wa tahrir al-fadhiha wa tahriri al-fadhiha. Okey, dari segi riwayat, ilmu hadis secara riwayat dia merangkumi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan dan riwayatnya, wa dhabtiha dan hafazannya, wa tahriri al-fadhiha ni maksudnya dan kajian mengenai lafaz-lafaz hadis tersebut. Okey, kita baca dulu ilmu hadis dirayatan. Kita baca yang ni, sekali kita tengok perbandingan dia dekat mana. Secara dirayah pula, ilmu hadis dirayatan huwa ilmun biqawanini yu'rafu biha ahwalus sanad wal matanu. Ilmu hadis dirayah ni adalah satu ilmu yang meletakkan satu kaedah. Dengan kaedah tersebut kita boleh tahu keadaan sanad dan matan. Apa dia sanad, apa dia matan? Sanad kalau dalam hadis tu an sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita baca sanad hadis, kita ambil rawi a'la, kemudian terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawi a'la ni rawi yang paling tinggi ya, iaitu para sahabat. Selalu kita baca hadis macam itulah. Selalunya orang yang ambil hadis, dia akan sebut nama guru dia. Kemudian dia akan sebut nama guru kepada guru dia. Kemudian
Nama guru kepada guru dia sampai kepada Nabi SAW. Dia akan sebut siapa yang ambil hadis. Itu disebut sebagai sanad. Daripada siapa dia ambil sampai kepada Nabi SAW. Kamu biasa kan buat satu aktiviti dalam bahasa Arab yang nama dia Ar-Risalatul Mahmusah. Biasa tak buat aktiviti tu? Ar-Risalatul Mahmusah. Hak bisik-bisik tu, orang pertama bisik kepada orang yang kedua. Orang kedua bisik kepada orang yang tiga. Bisik tentang sesuatu berita lah. Sampai orang yang last sekali. Tak kira lah ada 10 orang ke, 20 orang ke, 15 orang ke, nak tengok berita yang pertama tu sama tak dengan berita yang orang yang di ujung. Nak tengok tak mana yang salah. Perkataan apa yang miss. Biasa main Pernah tak? Ustaz? Pernah kan? Sanad tu maksud dia orang tu sendiri. Orang yang pertama, orang yang kedua, orang yang ketiga. Kalau matan tu pula apa maksud dia? Matan tu teks hadis. Berita yang dibawa tu. Apa dia yang dibawa? Nak tengok sama ada sama ke tak dengan orang yang pertama sebut. Okey. Jadi beza dia dekat mana? Dirayatan dengan riwayatan. Riwayat ni kita tahu melalui riwayat saja. Kan? Kita tak mengkaji habis-habis. Riwayat ni kita baca hadis, kita hanya tengok kepada sanad, kemudian matan. Teks hadis tu dia mengandungi apa? Okey, contoh dia buniyal Islamu ala khamsin. Kita pun kajilah bunia ni makna apa, kan? Dan begitu juga dengan hadis-hadis yang lainnya. Kita kaji dia punya teks dia. Dari sudut lafaz dia, dari sudut hafazan dia. Tapi kalau dirayatan dia berbeza sikit. Dia letak satu kaedah untuk nak menghukum kepada hadis tersebut. Hadis ni dia cacat tak mana? Dia mengkaji rawi itu sendiri. Rawi ni cacat dia tak mana? Dari segi hafazan dia kuat ke tak kuat? Dan dia letak ranking lah antara rawi tu. Rawi ni dengan rawi B. A dengan B mana yang paling kuat hafazan? Kalau A kuat, letaklah. Kalau dia cukup syarat, letak hadis tu martabat dia sahih. Kalau kurang sikit, letak hasan. Kalau kurang, dhaif. Melalui kajian hadis secara dirayah, barulah dapat martabat hadis tersebut. Kamu bisa dengar hadis maklub, hadis muqtarib, hadis mudallas, hadis ahad, hadis mutawatir, hadis masyhur, hadis gharib dan lain-lain hadis. Itu fungsi apa? Fungsi kepada ilmu hadis dirayah. Dia mengkaji rijal hadis, iaitu orang yang bawa hadis tersebut. Itu juga matan. Dia tengok matan ni salah tak mana. Kalau riwayah ni kita kaji lafaz-lafaz tu saja, yang ni makna apa, yang ni makna apa, kan? Dia tak sedetail lah. Kalau riwayat ni kita nak ambil konteks hadis saja, kita nak ambil teks hadis. Dia lebih kepada amalan terhadap hadis. Kalau dirayah ni dia kaji lebih dalam lagi. Dia kaji tentang rijal hadis, kan, tabaqatur ruwah, al-jarh wa ta'dil. Dia lebih dalam lagi. Boleh nampak tak dekat tu? Hello? Boleh. Boleh nampak dekat tu? Boleh no? Boleh tak? Kita pergi lagi. Okey, perkembangan ilmu hadis. Ulum hadis. Okey. Tengok. Bada'a tatawwuru riwayatil hadis fi ahdi as-sahabati radhiyallahu anhum ajma'in. عندما وقع المسلمون في الفتنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت الفرق الإسلامية وهم في حاجة إلى المزيد من التثبت في الأحاديث. Okey, وتطور رواية الحديث في 7 مراحل فيما يلي. Bermula perkembangan ilmu hadis ni waktu bila? Pada zaman sahabat lagi. Sebab apa?
Sebab berlaku kepada orang Islam satu fitnah. Fitnah ni bukan maksud dia fitnah hak tuduh orang tu. Fitnah ni maksud dia ada mau maksud ujian, bala dan sebagainya lah. Macam dalam ayat Quran kan, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah di situ bukannya maksud hak tuduh orang tu. Fitnah dia ada 10 maksud. Fitnah di situ maksud lain, bukan fitnah yang tuduh orang tu. Mana mungkin kita tuduh orang lebih dahsyat daripada bunuh. Okey. Selepas kewafatan Nabi SAW, maka muncullah pecahan umat Islam. Bila muncul pecahan-pecahan ni, satu kelompok bawa fahaman yang lain, satu kelompok bawa fahaman yang lain. Jadi nak kena tahulah martabat ataupun kedudukan hadis. Perlu dah waktu tu. Sebab banyak kelompok sangat. Okey. Dia merumuskan kepada 7 marhalah. Kita tengok kepada marhalah yang pertama. Qama as-sahabatu fi hifdzil ahadith ba'da an lahiqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bir rafiqil a'la hatta nihayatil qarnil awwal al-hijri. Para sahabat hanya menghafaz hadis setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah penghujung kurun yang pertama hijrah. Dulu-dulu ni orang pun tak menulis lagi. Sebab apa? Ingatan dia kuat. Zaman para sahabat ingatan dia kuat. Tak macam kita lah ni. Waktu tu hanya hafazan semata-mata setelah kewafatan Nabi SAW. Sampai bila? Sampai penghujung kurun yang pertama hijrah. Kurun yang pertama hijrah tu bila? Bermula daripada 1 hijrah sampailah 100 hijrah. Daripada 1 sampai 100 itu disebut kurun yang pertama. Kalau kurun kedua pula bermula 101 sampai 200. Kurun ketiga 201 sampai 300. Kurun keempat macam itulah 5, 6, 7 sampai seterusnya. Mula-mula dengan hafazan. Marhalah yang kedua pula. Bada'a min matla'il qarni tsani ila awwali tsalits. Marhalah yang kedua ni bermula bila? Ni, permulaan kurun kedua sehinggalah awal yang ketiga. Kurun awal yang ketiga tu maksud dia macam mana? Maksud dia mungkin 201, 205, 210 yang awal-awal lah daripada kurun yang ketiga. Waktu tu apa dia yang mula? Dzalika asru at-tadwin ar-rasmi fi hifdzil hadis. Waktu tu barulah bermulanya pengarangan hadis secara rasmi. Baru mula tulis secara hafazan saja. Apa yang dipahafal terus buat keluar secara penulisan. Marhalah yang ketiga minal qarni tsalithil hijri ila muntasafir rabi'. Daripada kurun ketiga hijrah sehinggalah pertengahan kurun yang keempat. Pertengahan kurun yang keempat ni maksud dia 350 hijriyah. Wa huwa asrut tadwin duwinat fihi sunnah wa ulumuha tadwinan kamilan. Waktu ni mula apa? Mula zaman pengarangan. Karang apa? Duwinat fihi sunnah. Dikarang sunnah Nabi SAW iaitu hadis dan ulumnya secara sempurna. Mula-mula hadis saja. Pada kurun kedua, kurun ketiga dia tambah satu lagi ulum hadis. Pada kurun yang keempat pula, pada marhalah yang keempat, yamtaddu min muntasafil qarnir rabi' ila awaili
القرن السابع وهو عصر التأليف الجامع وانبثاق وانبثاق فن علوم الحديث مدونا. Proses ni berterusan. Yang marhalah yang ketiga ni berterusan sampailah yang tadu ni maksudnya perpanjangan sampailah pertengahan kurun yang keempat sehingga awal-awal kurun yang ketujuh. Maksudnya tahun 600 lebih lah, 600 lebih Hijriah. Zaman tu disebut sebagai karangan, disebut sebagai zaman pengarangan yang meliputi semualah. Dan waktu itulah terpancar seni ilmu hadis, seni ulum hadis. Dia ada pertambahan sikit lah. Yang ni karang saja, sunnah dengan ulum. Lepas tu sampai dekat zaman ni, dia ada dia punya proses pembaikan sikit. Al-marhalatu al-khamisah min al-qarni as-sabi'i ila al-qarni al-ashiri wa huwa daurun nadj wal iktimal fi tadwini fanni ulumil hadith. Marhalah yang kelima ni bermula daripada kurun yang ketujuh sampai kurun yang ke-10, iaitu daurun nadaj wal iktimal. Waktu inilah berlaku proses kematangan dan kesempurnaan dalam seni ulum hadis. Kira dah sampai ke muncak dah marhalah yang ke-5 ni. Bila? Kurun yang ke-7 sampailah kurun yang ke-10. Yang ni dah sampai ke muncak dah. Lepas tu apa jadi? Marhalah yang ke-6. Min al-qarnil ashiri ila matla' al-qarnil hijri al-khali wa huwa asrul rukud wal jumud. Daripada kurun yang ke-10 sampailah permulaan kurun hijrah yang sekarang. Yang sekarang ni bila? Yang sekarang ni ikut dia ambil daripada kitab mana Ustaz tak tahulah. Ustaz tak tahu dia ambil daripada kitab mana. Dia rujuk daripada kitab mana. Al-Khali ni maksudnya sekarang. Kalau penulis tu dia wafat ataupun dia tulis pada tahun kurun ke-12 Hijriah, maksudnya Khali itu kurun yang ke-12 lah, tapi kita tak tahu bila. Kiranya selepas daripada kurun yang ke-10 ni, waktu ni disebut sebagai asrul rukud wal jumud. Apa dia maksudnya? Zaman kemelesetan dan tak bergerak dah seni ulum hadis. Bila tak bergerak, apa yang berlaku? Sebab apa? Sebab wa fi hadhil marhalah, pada era ini ataupun pada tahap ini, tawaqqaf al-ijtihad. Ijtihad tu dah tak ada dah. Terhenti ijtihad dalam pengarangan. Wa innama kathurat al-mukhtasarat. Apa dia yang ada? Yang ada hanyalah ringkasan daripada yang sebelum-sebelum ni. Ulama dulu karang secara detail. Mai ulama yang datang pada marhalah yang ke-6 ni, dia buat ringkasan daripada kitab-kitab yang sebelum. Marhalah yang ke-7, min matla'il qarnil hijri al-khali ila waqtina hada wa huwa marhalatu al-yaqzah wa tanabbuh fil asril hadith. Apa maksud dia? Dia kata daripada marhalah, daripada permulaan kurun hijrah yang sekarang, yang tadilah Ustaz Abang tak tahu kurun yang ke berapa, mungkin 11 ataupun 12, sampai zaman kita sekarang ni, disebut sebagai marhalah apa? Marhalah al-yaqzah wa tanabbuh. Marhalah yang perlu kita berjaga-jaga dan ambil perhatian pada zaman moden. Disebut sebagai marhalah al-yaqzah wa tanabbuh. Marhalah yang perlu kepada waspada. Maksudnya apa? Maksudnya kita kena pelihara turas yang lama-lama tu. Kita nak buat yang baru tak ada dah. Sebab apa? Sebab kita dah jauh dah
Dengan ulama-ulama dulu kita tak tahu. Kita pun tak kenal mereka. Jadi kita kena jaga saja turas. Okay, dapat tak? Dapat. Dapat tak? Laju tak? Kalau laju, Ustaz nak turun sikit kelajuan tu. Okey Okey. Okey. Okey Ustaz. Maudhu' ulum hadis. Okey, fokus ulum hadis ni dekat mana? Maudhu' dia dekat aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi. Wa af'aluhu wa taqriratuhu wa sifatuhu qabla al-bi'sah atau ba'daha min haitsu sudurihi anhu. Okey, fokus dia kepada siapa? Kepada apa? Kepada perkataan, percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya dan juga takrir. Takrir ni maksud apa? Perkara yang didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diam. Tanda Nabi mengakui perbuatan tersebut. Nabi tak mengingkari perbuatan tersebut. Nabi mengakui perbuatan tersebut. Memperakui perbuatan tersebut. Contoh daripada ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid dia makan dhab. Dia makan dhab. Nabi tengok dia makan dhab. Tapi Nabi tak kata apa pun lah. Nabi kata aku tak suka benda ni. Tapi benda ni boleh makan. Iaitu makan dhab. Dhab tu apa dia? Biawak padang pasir. Jangka hayat dia panjang, dia tahan lama. Kalau kita sembelih hari ni, mungkin esok matilah. Dia lambat nak mati. Susah mati. Nyawa dia liat. Biasa tengok gambar dhab. Kok. Tak bisa nak tunjuk. Tak pernah. Tak dengar. Tak pernah Apa pun tak tengok. dengar. Tak pernah tengok. Ustaz cari duduk taman nak tau. Okey. Tunggu saat dah. Tak mana tau. Kat mana tau? Ustaz. Tak ingat. Kat mana? Ataupun okey. Kamu nampak lagi skrin kan? Nampak. Nampak Ustaz. Ni lah dot. Nampak? Nampak tak? Nampak. Nampak. Okey, ni dot. Beza dia dekat mana dengan bewok? Beza dia dekat ekor ni. Kalau ekor bewok biasa, dia tak ada ni tajam-tajam ni. Tapi kalau dot, dia ada tajam-tajam ni. Ni lah gambar dot. Beza dia dekat sini, kat ekor. Dia taklah besar sangat. Lebih kurang 1 hasta je besar dia. Macam mana, agak-agak sedap tak binatang ni? Sedap. Sedap lah. Oh sedap lah, buat sup sedap. Di Malaysia tak ada. Di negara Arab saja. Dia hidup di padang pasir. Ni dog. Yang ada ekor tajam-tajam ni dog lah. Okey.
Benda tu Nabi tak makan. Tapi para sahabat makan, Nabi tak kata apa. Yang tu disebut sunnah taqririyah, iaitu perkara yang didiamkan oleh Nabi SAW. Wa sifatihi qabla al-bi'sah. Sunnah ni juga dia merangkumi sifat Nabi SAW sebelum diutuskan menjadi Rasul ataupun selepasnya. Okey? Wa ahadith alaihi salatu wassalam min haitsu dalalatiha ala al-ma'na al-mafhum aw al-murad. Okey. Dan juga hadis-hadis Nabi SAW daripada segi apa? Makna al-mafhum ataupun al-murad. Mafhum ni maksudnya kefahaman daripada hadis, al-murad tu yang dikehendaki daripada hadis. Okey, kamu tengok sikit dekat ni, hal ta'lam fadailu Abdullah bin Amrin. Kelebihan Abdullah bin Amru bin Al-As. Abu Hurairah kata apa? Laisa ahadun aqtara hadithan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni illa Abdullah ibn Amrin. Fa innahu kana yaktubu wa kuntu la aktub. Tak ada orang yang hafal hadis, yang menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak daripada Abdullah bin Amru. Sesungguhnya dia menulis dan aku tak tulis pun. Waktu Nabi sampaikan hadis, dia ni jenis orang yang suka menulis. Nabi sebut satu, dia tulis. Abdullah bin Amru. Abu Hurairah, dia melalui hafazan saja. Abu Hurairah, Nabi sebut, dia ingat. Okay. Set dalam kepala, ingat. Abdullah bin Amru, ingat juga. Dan dia kuatkan ingatannya dengan menulis. Okay, kepentingan ulum hadis ni apa dia? Yang pertama, ma'rifatu kaifiyati ta'amul. Kaifiyati ta'amuli ma'al hadith 'inda ta'arud. Kita mengetahui bagaimana berinteraksi dengan hadis ketika berlaku pertentangan antara dua hadis. Bila berlaku percanggahan sebagai contoh antara dua hadis, jadi macam mana kita nak tahu? Tengok kepada rawi dia. Rawi ni dengan rawi ni, mana yang lebih siqah, mana yang lebih kefahaman dia mana lebih, hafazan dia mana yang lebih kuat. Tengok. Bila yang lebih kuat, kita guna yang tu. Yang lebih kuat. Tengok kepada martabat hadis. Kalau bertembung antara dua hadis, satu kata A, satu kata B, nak guna yang mana? Guna hadis yang tinggi martabat dia. Martabat hadis yang paling tinggi adalah hadis mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh ramai. Yang mustahil pada adat, ramai-ramai itu berkomplot untuk melakukan dusta kepada Nabi SAW. Itu hadis mutawatir. Okey. Macam mana kita nak nilai? Nilai melalui martabat hadis. Yang kedua, ma'rifatun nasikh wal mansukh minal hadis. Nasikh dengan mansukh ni Ustaz dah cerita dah sebelum ni. Nasikh adalah hadis yang turun kemudian. Mansukh yang terdahulu. Yang lama dengan yang baru. Jadi yang digunakan sebagai hukum adalah yang baru, nasikh. Kemudian fahmul makna al-murad min al-hadis. Okey, kena tahulah makna kehendak daripada hadis. Contohlah, kalau kita baca hadis, contoh an sekian. Satu perkataan ni kita tak apa nak jelas. Tengoklah pada zaman tu, kalimah ni maksud dia apa dia? Tengok rijal yang bawa hadis tu. Tengok kalimah yang digunakan pada zaman tu, kalimah tu maksud dia apa dia? Ma'rifatu hali
ar-rawi wal marwi. Kita tahu keadaan rawi dan berita ataupun hikayat yang dibawa oleh rawi. Marwi itu maksudnya matan hadis lah. Dengan belajar ulum hadis ni kita tahu rawi itu siqah ke tak siqah. Okay, kemudian dhabtul hadis sanadan wa matana. Hafazan hadis secara sanad dan matan. Kita boleh tahulah sama ada betul ke tak betul. Contoh kalau ulama zaman dulu lah, dia kalau hafal hadis, dia ambil kepada guru dia, kemudian dia sebut nama kepada guru dia, sampailah kepada Nabi SAW. Depa ni hebat. Sampai kalau kita letak, contohlah, an tu ada 10 orang nama. Kita letak nama-nama yang 10 tu, suruh dia susun menjadi satu turutan sampai ke Nabi SAW. Depa boleh tahu rijal yang membawa hadis ni, dia boleh tahu sebab ingatan depa kuat. Satu persatu. Okey. Yang ni dia hidup pada zaman tabi'in. Yang ni zaman tabi'in. Yang ni sahabat tu yang contoh. Dia boleh tahu. Kemudian tamyizul maqbul wal mardud. Kita boleh membezakan hadis-hadis yang diterima dan juga hadis-hadis yang ditolak. Hadis-hadis yang ditolak ni banyaklah, macam dengan hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni hadis palsu. Hadis muqtarib, hadis mudallas, hadis munkar dan lain-lain lagi lah. Yang mana kalau kita tengok lafaz hadis tu, dia berubah, dia terbalik, ataupun rijal yang bawa hadis tu dikenali sebagai seorang yang tak siqah. Okey. Sebahagian kitab-kitab dalam ulum hadis, apa dia? Yang pertama, yang ni kamu kena hafal lah, beberapa saja. Al-Muhaddithul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Karangan dia sudah Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan Ibn Abdul Rahman Ibn Khallad Ar-Ra Mahur Muzi. Ini Imam Al-Hakim Ma'rifatu Ulumil Hadith Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi. Kalau di Al-Azhar selalu adalah yang ni antara rujukan orang-orang Al-Azhari, Ulumul Hadith ataupun Muqaddimah Ibn Salah. Yang ni terkenal lah. Yang ni satu. Lepas tu yang ni Tadribur Rawi fi Syarh Taqrib Nawawi. Yang ni terkenal dengan Al-Manzumatul Baiquniyah. 3 ni memang terkenal lah. Yang digunakan sebagai turas dalam pengajian Al-Azhar. Yang ni kamu kena hafal lah semua ni. Taklah hafal semua, hafal sebahagian, 3 ataupun 4. Kalau ustaz ambil 3 ni ya, yang terkenal. Okey. Boleh tulis lagi tak? Boleh. Okay. Boleh. Alhamdulillah. Dah laju sikit lah. Dah habis ni. Banyak juga ni. Okey, yang kedua. Istilahat fi ulumil hadis. Istilah-istilah dalam ilmu hadis, ulum hadis. Okey, beza antara hadis sunnah dengan khabar dan asar. Hadis ni berada asyai'ul jadid, sesuatu yang baru. Istilah dia berada aqwalun wa af'alun wa taqriratun wa sifatun nabi sallallahu alaihi wasallam al-khuluqiyyah wal khilqiyyah.
Aqwal ni maksudnya perkataan, perbuatan, takrir yang Ustaz cerita tadi, dan sifat Nabi SAW sama ada dari sudut fizikal dan juga akhlak dia. Fizikal ni macam mana? Contohnya macam dalam hadis diceritakan tentang tubuh badan Nabi macam mana, tak gemuk dan juga tak kurus. Nabi ni sedang-sedang. Dia cerita tentang rambut Nabi SAW macam mana. Tu khuluq lah. Khuluq ni akhlak. Terbalik Khilqiyah ni fizikal Nabi SAW. Khilqiyah maksudnya fizikal Nabi SAW. Akhlak dia ceritalah Nabi ni seorang yang pemurah. Tawaduk Nabi SAW macam mana diceritakan. Kalau khilqiyah ni ciptaan Nabi SAW, kesempurnaan Nabi SAW dicerita dalam hadis banyak. Kamu boleh baca dalam Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Kemudian sunnah ni apa pula sunnah? At-tariqatul matbu'ah wal mu'tada fil hayati muradifatul lil hadis. Okey, dia nak sama juga dengan hadis, iaitu jalan yang diikuti dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan, dan dia adalah muradifah, maksudnya sama maksud dengan hadis. Kalau sudut istilah dia, apa-apa yang bergabung, apa-apa yang sampai kepada Nabi SAW, berhubung dengan Nabi SAW daripada sudut apa? Sirah Nabi, akhlak Nabi, kesempurnaan Nabi, berita tentang Nabi, percakapan Nabi, perbuatan Nabi, semua tu menjadi jalan ikutan bagi orang Islam. Sunnah ni jalan ikutan kepada Nabi, jalan ikutan Nabi SAW kepada orang Muslim, orang Islam. Asar ni apa pula? Baqiyatus syai', maksudnya sisa sesuatu. Kalau asar ma'udhifa ila sahabi awit tabi'i, apa yang disandarkan kepada para sahabat dan juga tabi'in. Tabi'in. Sahabat, Ustaz dah beritahu dah siapa dia sahabat. Ingat ada lagi minggu lepas? Siapa dia sahabat? Berapa syarat nak cukup untuk menjadi sahabat? 3. 3. Apa dia 3 tu? Pernah jumpa Nabi. Pernah jumpa Nabi. Yang kedua? Beriman. Yang ketiga? Beriman kepada Nabi. Mati dalam Agama Nabi ke? Mati dalam keadaan iman. Okey. At-tabi'i, orang yang berjumpa dengan sahabat. Asar ni dia lebih kepada para sahabat lah. Wa qad yuradu bihi ma udhifa ila Nabi SAW. Kadang-kadang dikira juga asar kalau dia disandarkan kepada Nabi SAW. Tapi kadang-kadang lah, selalunya asar ni dia lebih kepada sahabat dan tabi'in. Wa a'ammu minal hadith, yang ni dia lebih umum daripada hadis. Sebab apa? Hadis hanya kepada Nabi SAW, tapi asar kepada sahabat tabi'in dan Nabi SAW. Tapi dia lebih kepada sahabat dan tabi'in. Dia lebih besar lah konteks dia. Wa kullu hadithin atharun. Setiap hadis dipanggil asar. Walaisal aqs tu maksudnya bukan sebaliknya. Asar tu dia bukan hadis. Tapi kalau hadis, semua hadis adalah asar. Al-khabar pula. Lughah an-naba. An-naba ni maksudnya berita. Istilah berita yang disandarkan kepada Nabi SAW dan selainnya. Dia nak sama juga macam asar. Fayakunu a'amu minal hadith wa ashmal. Dia lebih umum daripada hadis dan lebih sempurna. Macam tu juga wa kullu hadithin khabarun wa laysa
kullu khabarin hadithan. Semua hadis adalah khabar dan bukan semua khabar adalah hadis. Dia ada perbezaan yang sikit-sikit, sipi-sipi ya. Asar dengan khabar nak dekat sama lah. Tapi sunnah dengan hadis nak dekat sama. Dua ni nak dekat sama, dua ni nak dekat sama. Okey. Apa beza dia antara sunnah, khabar dan asar? Hadis dengan sunnah maja'a ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau khabar, apa-apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selainnya, sama ada sahabat ataupun tabi'in. Kalau asar pula, ma ruya an sahaba wa tabi'in min aqwalin aw af'alin. Apa-apa yang diriwayatkan tentang sahabat dan tabi'in, sama ada daripada sudut perkataan dan perbuatan ataupun perbuatan. Sebab tu Ustaz kata dia lebih kepada sahabi dengan tabi'in. Sahabat dan tabi'in. Jaranglah bila sebut asar ni sampai kepada Nabi SAW. Selalu orang sebut hadis ataupun sunnah. Kalau asar ni selalu sahabat dan tabi'in saja. Itu beza dia antara tiga ni. Okey ya. Ustaz nak tanya, kalau kamu tengok dalam kitab-kitab yang di bawah ni, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, dia boleh baca banyak bacaan. Tirmidhi boleh, Tirmidhi boleh, Tirmidhi pun boleh. Yang lebih sahih apa dia? Muslim. Yang paling betul. Yang paling betul bacaan Tirmizi ke Tirmidhi ke Tirmidhi? Tirmizi. Tirmidhi ya. Sebab dia asal daripada nama tempat Tirmidh. Paling sahih ni dia susun ikut paling sahih. Paling sahih adalah Bukhari, kemudian Muslim. Selepas Al-Quran, paling sahih adalah Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Kena ingatlah, kalau disebut Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6 adalah kitab yang 6 ni lah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibn Majah dan Sunan An-Nasa'i. Kalau kitab-kitab ni yang Ustaz nak tanya tadi, dia hadis riwayah ke dirayah? Riwayah. Riwayah. Yang lain? Ada yang tak setuju ke? Riwayah ke dirayah? Riwayah. Riwayah. Okey, riwayah. Kalau dirayah ni dalam kitab tu disebut dia cerita habis lah tentang rijal ni. Okey, si fulan ni ada masalah tertentu. Kecatatan dia dekat mana? Yang tu barulah dirayah. Kalau riwayah, dia hanya kita baca teks hadis untuk dapatkan manfaat daripada teks hadis tu saja. Macam Risalah Al-Mahmusah tu lah. Okey. Perbezaan seterusnya di antara Quran, hadis Nabawi dengan hadis Qudsi. Quran semua tahu lafaz dan makna daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis pula lafaz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna dia daripada Nabi juga sallallahu alaihi wasallam. Lafaz dan makna daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hadis Qudsi, lafaz daripada Rasul, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Qudsi. Ada nak tanya? Adam Sakhawi? Tiada. Tak ada.
Okey. Quran semua kita tahu mukjizat. Dia punya lafaz dan makna dia mukjizat. Mukjizat apa? Hissi ke maknawi? Quran hissi ke maknawi? Hissi. Tak tahu. Dulu Ustaz dah terang dah. Hissi ni yang boleh dilihat dengan panca indera. Maknawi ni kita tak nampak, tapi dia mukjizat. Bila dikaji barulah nampak dia punya keajaiban dia. Quran adalah mukjizat maknawi. Hadis mukjizat tak? Hadis Nabawi tak mukjizat. Hadis Qudsi pun mukjizat tak? Tak. Yang mukjizat hanyalah Quran saja. Ini soalan selalu keluar lah. Beza di antara Quran, hadis Nabawi dan hadis Qudsi. Jawab pun dalam bentuk jadual macam ni lah. Okey, Quran dia turun melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Kalau hadis Nabawi tak ada. Hadis Nabawi ni semua perkataan, percakapan, perbuatan, takrir semua daripada Nabi SAW. Kalau hadis Qudsi, Allah Ta'ala memberi berita kepada Nabi SAW melalui ilham ataupun waktu tidur. Kan? Melalui mimpi. Waktu tidur, Nabi mimpi, Allah Ta'ala beritahu. Kemudian, bila Nabi jaga, barulah Nabi sebut apa yang Allah Ta'ala beritahu dalam melalui ilham ataupun dalam mimpi itu kepada umat dia. Bi'ibarati nafsih ni maksudnya dengan bahasa Nabi sendirilah. Dengan gaya bahasa Nabi SAW sendiri. Kalau Quran melalui perantara Jibril, makna dan lafaz hak tulah daripada Allah Ta'ala. Cuma Nabi yang menyampaikan. Yang ni guna uslub gaya bahasa Nabi sendiri. Kalau hadis Qudsi. Seterusnya perbezaan yang keempat, muta'abbad bitilawatih. Jadi ibadah kalau kita baca Quran. Satu huruf, satu pahala. Satu huruf, kalau ada wudu, 10 pahala. Satu huruf, kalau dia baca dalam salat, 50 pahala. Berganda-ganda lah satu huruf. Bukan satu ayat. Hadis Nabawi ni jadi ibadah tak? Tak. Hadis Qudsi, baca dia dapat pahala tak? Boleh tak kita baca hadis Qudsi dalam sembahyang? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak? Tak boleh. Tak Boleh. Sebab dia bukan ibadat. La juzu riwayatuhu au tilawatuhu bil makna. Tak boleh kita nak meriwayatkan Al-Quran melalui makna saja. Contohlah. Contoh, dia riwayat melalui makna ni macam mana? Hantar ada ayat Quran. Makna dia sekian. Dalam bahasa Melayu dia sebut. Tak boleh. Kalau dia nak riwayat lah. Kalau nak riwayat. Kalau hadis Nabawi boleh tak? Boleh riwayat melalui makna. Contohlah macam dengan Ustaz cerita tadi ni. Kan? Daripada orang pertama sampai orang yang hujung sekali. Orang pertama kata A. Lalah hujung sekali tengok. Perkataan yang dibawa tu tak sama pun. Tapi maksud dia sama. Boleh ke tak boleh? Bolehlah. Tu dia kata riwayat bil makna. Riwayat melalui makna. Perkataan tak sebiji pun macamnya orang yang pertama kata tadi ni. Cuma makna sama. Okey, hadis Qudsi pun boleh juga riwayat melalui makna. Selalunya kamu nak beza macam mana? Hadis Qudsi dengan hadis Nabawi.
Nak beza macam mana? Dia ada satu lafaz contoh contoh hadis kursi. Kamu nampak ni? Nampak tak? Nampak. Nampak. Nampak Okey. Hadis kursi. Selalunya perkataannya dia akan sebut qala Allah Ta'ala. Ini ada tak? Dia ada satu perkataan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih. Itu perkataannya ataupun qala Allah Ta'ala. Maksudnya hadis tu adalah hadis kursi. Ni hadis kursi juga tapi dia tak ambil sanad tu secara menyeluruh. Cuma dia sebut sini je. Wa qawlu subhanahu wa ta'ala fi hadzal hadithil qudsi yamna adam law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqaitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Apa maksud dia ni? Wahai anak Adam, kalau hang mai dekat aku dengan bawa dosa yang banyak, boleh kata memenuhi bumi ni, dosa yang banyak, khataya ni dosa yang dilakukan secara sengaja. Thumma laqaitani la tusyrik bi syai'a. Kemudian engkau datang kepada aku dengan tak mensyirikkan aku, tapi dosa banyak. Dosa banyak. Lepas tu kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Apa kata Allah Ta'ala? La ataituka bi qurabiha maghfirah. Aku pun datang kepada kamu dengan membawa keampunan. Okey, bukan kata nak sobat dosa. Cumanya kalau dosa banyak, jangan putus daripada bertaubat. Taubatlah selalu, insya-Allah Allah Ta'ala akan ampunkan. Selagi mana kita tidak syirik kepada Allah Ta'ala. Syirik itu apa dia? Menduakan Allah Ta'ala. Okey. Dapat dekat tu? Dapat. Dapat no? Ini berapa tajuk? Berapa tajuk? Okey, boleh faham? Hadis riwayah dengan dirayah. Abda riwayah, abda dirayah. Sebagai penutup. Maka riwayah dengan dirayah. Cerita sikit beza dia dekat mana? Ain Sofia, Iqbal, Danish, Hidayah, Maisara, Haziq kot. Puteri Salah, Alia, Dina dah Dina. Ahlan wa sahlan. Dina. Suara sikit Dina. Tukarlah. Ustaz difahamkan waktu awal-awal buka sekolah nanti ni kamu akan ada satu ujian lah, satu periksa. Maksudnya tak muktamad lagi lah kelas yang kamu duduk lah ni. Tu yang Ustaz faham. Kamu tahu tak? Tahu. Tahu lah. Macam mana, ada soalan? Hadis riwayah dan dirayah. Dirayah kita kaji sama ada sanad dan matan. Dua-dua tu dikaji. Kalau dirayah, riwayah kita terima hadis melalui riwayat saja. Kita hanya ambil faedah daripada kandungan hadis. Kalau dirayah ni kita boleh tahu martabat hadis tu. Kita boleh kenal perawi-perawi tertentu. Ada soalan? Ustaz, Hmm. saya tak faham sunat watan tu apa? Sanad dan matan. Oh, tak faham. Okey Sanad tu an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu sanad. Kalau matan pula bukan konteks.
Matan tu adalah teks hadis. Berita mengenai hadis tu. Kita ambil satu contoh yang kita baca hadis tadi ni. Okey. Ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An ni adalah sanad. Lepas tu matan yang mana? Ni. Laisa ahadun aksar. Berita yang dibawa ni dia panggil matan. Laisa ahadun aktsara hadithan. Berita yang dibawa ni adalah matan, teks hadis. Dia faham? Faham? Yang di bawah ni takhrij. Takhrij tu maksud apa? Kalau kita buka dalam kitab Imam Tirmizi, Sunan At-Tirmizi, jumpa hadis ni. Tu takhrij yang di bawah ni. Yang ni matan. Teks yang mana? Yang ni matan. Kalau yang sanad apa dah? Yang an ni lah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu Ustaz kata sanad selalunya kita ambil rawi a'la. Rawi a'la ni sebenarnya sahabat lah. An Abi Hurairah. Kemudian anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Boleh Ain Sofia? Boleh? Boleh Okey. Tengok lagi contoh yang kamu akan belajar nanti ni. Contoh hadis. Contoh ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yaqul. Okey. Yang ni sanad. Abu Hurairah dia menceritakan apa yang dia dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min maulud. Ni kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma Abu Hurairah dia meriwayatkan. Nabi sebut ni dia riwayat. Lepas tu orang yang ambil daripada dia bawa berita yang sama sampailah ke zaman kita hari ni. Tapi orang tak sebutlah. Kalau orang yang dia memang betul-betul jadi sebagai musnid. Musnid tu dia. Musnid tu orang yang bawa hadis. Dia kena sebutlah nama guru-guru dia ni sampai kepada Nabi SAW. Lepas tu dia kena baca ni matan hadis ni. Sebiji macam dengan apa yang Nabi sebut. Sebiji itu maksud dia apa? Sama ada selalunya bukannya dengan bil makna dah. Dia kena sebiji-sebiji ni. Kalau lain sikit berdosa Ustaz? Lain sikit dosa ke tak? Sebab tu kalau kita sebut, kita selalu baca hadis kan. Lepas tu lah jadi kita sebut apa? Au kama qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au kama qala tu maksud apa? Kalau kita baca tak betul hadis tu, lebih kurang macam tu lah maksud dia. Lebih kurang makna dia sama macam dengan apa yang Nabi nak abang tu. Sebab tu kalau tengok penceramah dia selalu sebut au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Takut tersalah baca. Kalau salah berdosa tak? Makna sama tak masalah. Tapi kalau salah makna dosa. Tapi kita elakkan lah, hafal bagi betul. Baca salah pun kita akan dikritik. Sebab Nabi tak sebut macam ni. Kecuali kita salah dikira aib. Tapi kalau hak pembawa hadis ni kan, depa riwayat bil makna, yang tu tidak menjadi kesalahan kepada depa. Sebab depa riwayat bil makna, depa ambil hadis melalui makna. Kita tak ambil hadis pun kita baca tau. Yang tu yang salah. Macam mana nak ambil hadis? Kena pergi jumpa lah orang yang last sekali terima hadis apa dia. Tak jumpa dah lah ni. Dulu ada orang Indonesia, ulama besar Indonesia, Syekh Yasin Al-Fadani. Dia digelar sebagai Musnidud Dunya. Musnid ad-Dunya.
Dia orang Padang, orang Indonesia. Musnid ad-Dunya, dia pemegang sanad yang terakhir. Sekali dia tarik nafas tu, dah hembus an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak guru-guru ataupun syekh-syekh yang besar yang ada zaman sekarang berguru dengan dia. Dia ngajak di Mekah, Syekh Yasin Al-Fadani ni. Dia ngajak di Mekah. Tapi kelahiran Indonesia. Hebat Syekh Yasin Al-Fadani. Guru kesayangan Ustaz, Syekh Ali Jum'ah, bekas Mufti Mesir. Dia pun berguru dengan Syekh Yasin Al-Fadani juga. Okey, ada soalan lagi? Ada lagi tak? Tak ada dah. Okey, kalau tak faham boleh PM. Dan nanti kita sambung di sekolah lah. Sebab Ustaz nak tulis tu, tak ada tempat nak tulis. Nak beli whiteboard kecil tu pun malah nak tulis, nak tunjuk kan. Nanti ada papan putih Ustaz tunjuk lah macam mana susunan hadis yang kita kata ulama mereka hafal sebiji-sebiji, hafazan mereka kuat. Siqah mereka tak macam dengan siqah kita. Dikira aib bagi orang yang bawa hadis kalau dia kencing berdiri sebagai contoh. Dikira aib yang besar. Pada zaman tu kalau tak pakai serban, contohlah pakai t-shirt lengan pendek, tu dikira aib bagi orang yang bawa agama, orang yang rijalul hadis, ahli hadis. Mereka ni memang beramal betul dengan sunnah Nabi SAW. Waktu nak karang buku tu pun masukkan satu hadis. Sebelum nak masukkan hadis, nak tulis hadis, solat sunat 2 rakaat. Macam Imam Malik sendiri, waktu dia nak sampaikan hadis dalam keadaan berwudu, duduk di tempat yang paling mewah, pakai baju yang paling mahal, duduk tempat yang paling mulia, paling tinggi, kerusi dia pun mahal. Imam Malik, dia jaga adab dengan Nabi SAW bila dia nak baca hadis tu. Imam Bukhari sendiri, waktu dia nak ambil hadis, orang kata si fulan ni ada hadis dekat dia, boleh pergi ambil dekat dia. Dia pergi dekat situ, dia tengok orang tu, dia nak bagi makanan dekat dia punya binatang. Dia goncang, dalam tu bukan makanan pun, tapi dia gempak saja. Dia acah binatang tu saja, suruh main kat dia. Imam Bukhari tak ambil hadis dekat orang tu. Kenapa? Kalau akhlak dia macam tu dengan binatang, macam mana pula akhlak dia dengan Nabi SAW? Dia jaga betul lah. Sebab tu As-Sahul Kutub, kitab yang paling sahih selepas Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Kemudian barulah Sahih Muslim. Okey, tak ada apa-apa soalan? Okey, naktafi bihadzal qadar. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.